Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi. Semua sihat? Okay, Alhamdulillah kami sihat. Okay, hari ini kita akan belajar mengenai satu topik dan topik tersebut mempunyai kaitan dengan gambar yang cikgu pegang ini. Okay, boleh murid-murid jelaskan kepada cikgu apa yang kamu boleh nyatakan mengenai gambar yang cikgu paparkan ini? Ya, betul. Ini adalah pemerintah negara kita ataupun ketua negara kita. Okey. Boleh tahu di mana pemerintah kita ni duduk? Ya, pemerintah kita duduk di istana. Okey. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara kita dan mempunyai kuasa paling tertinggi sekali. Okey. Berdasarkan gambar ini, cikgu akan menerangkan serba sedikit mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Alam Melayu, iaitu bab 2, muka surat 26. Okey. Apa itu pemerintahan? Right. Jika kamu dapat lihat, pemerintahan adalah satu institusi yang mengubah dasar dan peraturan serta melaksanakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan awam. Okey, sistem pemerintahan beraja Kerajaan Alam Melayu ini sudah lama ditemukan. Dan ia merupakan sistem pemerintahan beraja yang paling awal sekali di dalam alam Melayu. Pemerintahan sistem beraja ni ia boleh bahagikan kepada dua, iaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah. Antara kerajaan Melayu yang terlibat adalah Angkor, Funan, Sriwijaya, okey, dan beberapa kerajaan lagi. Okey, hari ini cikgu hanya menumpukan 4 kerajaan sahaja, iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Angkor. Okey, di dalam keempat-empat kerajaan ini, kita akan melihat siapa raja mereka, apa yang gelaran yang raja mereka ada, dan bagaimana pemerintahan pusat serta wilayah mereka. Okey, baiklah, boleh cikgu mulakan? Okey.
Baiklah, kerajaan Funan di dalam sistem pemerintahannya, Raja Kerajaan Funan ini menggunakan pelbagai gelaran. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat di sini ada 3 gelaran, iaitu Kurung Benam, Raja Gunung, Raja Diraja, Raja Segala Raja, Cakrabatin, Pemerintah Alam Sejagat. Okey, bagaimana pula pemerintahan pusat dan wilayah bagi kerajaan Funan? Alright, pemerintahan pusat dan wilayah bagi kerajaan Funan. Raja Kerajaan Funan ini ia dibantu oleh golongan agama dan tentera. Dan kerajaan Funan ini juga ia dibahagikan kepada 7 wilayah, di mana ketua wilayahnya pula adalah putera-putera raja ataupun lebih dikenali sebagai raja kecil. Okey. Seterusnya adalah kerajaan Champa. Okey. Di dalam kerajaan Champa ini, raja mereka menggunakan gelaran Raja Diraja. Seperti yang kita tengok tadi, kerajaan ada satu Raja Diraja di kerajaan Funan yang bermaksud Raja Segala Raja. Di Champa ini ia menggunakan gelaran Raja Diraja. Okey. Raja Champa ini mereka telah diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci di kerajaan itu, serta mereka juga dikaitkan dengan Dewa Siva. Manakala bagi pemerintahan pusat dan wilayahnya, kerajaan Champa ia dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Pada peringkat wilayah, Champa ini dibahagikan kepada 5 wilayah, di mana 5 wilayah ini terdiri daripada Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan Panuranga. Alright. Manakala kerajaan Sriwijaya, kita bergerak kepada kerajaan Sriwijaya ya. Okey, dalam kerajaan Sriwijaya ni, kalau kamu dapat lihat, Raja Sriwijaya ni dia mempunyai unsur kesaktian, dan dia dianggap sebagai Bodhisattva, yang mana membawa gelaran sebagai Raja Buddha di bumi. Okay. Raja Sriwijaya juga dikenali sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Okey, kalau kamu lihat dalam buku teks muka surat 26, terdapat satu gambar yang berkaitan dengan sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Alright. Ini merupakan gambar inskripsi. Okey, apa itu inskripsi? Inskripsi adalah kata, ungkapan, lambang yang bertulis atau diukir pada permukaan sesuatu objek. Okey, inskripsi ini hanya ditemui di dalam kerajaan Sriwijaya. Okey, kamu dapat lihat dalam buku teks muka surat 26. Okey, baik, bagus murid-murid. Okey, kita seterusnya kita bergerak kepada pemerintahan. Di dalam pemerintahan pusat dan wilayah bagi kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya ini dibantu oleh Yuva Raja. Okey, siapa Yuva Raja? Yuva Raja adalah putra mahkota Prati Yuva Raja sebagai Raja Muda dan Raja Kumara. Okey, selain daripada dibantu oleh Yuva Raja, Raja di kerajaan Sriwijaya ini juga dibantu oleh golongan agama, golongan tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Okey. Seterusnya bagi pentadbiran wilayah dalam kerajaan Sriwijaya, mereka telah dibahagikan kepada 2 wilayah. Okey, dibahagi kepada 2 wilayah di mana dua wilayah tersebut adalah Kedatuan dan Pradatuan. Apa itu Kedatuan dan Pradatuan? Alright, cikgu beritahu. Kedatuan adalah wilayah tersebut ditadbir oleh datu berketurunan raja, manakala Pradatuan adalah
wilayah tersebut ditadbir oleh datu tetapi bukan berketurunan raja. Faham murid-murid? Okey, kita sambung. Okey, seterusnya adalah Kerajaan Angkor. Okey, di dalam sistem pemerintahan Kerajaan Angkor, Raja Angkor ini menggunakan gelaran Dewa Raja, mengaitkan raja sebagai dewa. Kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam pemerintahan Kerajaan Angkor ini berada pada Permaisuri dan Raja Muda. Jadinya, di dalam Kerajaan Angkor, Permaisuri dan Raja Muda turut memainkan peranan dalam sistem pemerintahan mereka selain raja. Okey, di dalam pemerintahan pusat dan wilayah bagi Kerajaan Angkor, Raja Kerajaan Angkor ini dibantu oleh pembesar-pembesar yang mana pembesar-pembesar ini bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Dan di peringkat wilayahnya, Kerajaan Angkor ini ia dibahagikan kepada wilayah, daerah kecil dan kampung. Okey, berdasarkan keempat-empat kerajaan ini, apa yang cikgu nak kamu dapat adalah kamu dapat melihat setiap sistem pemerintahan kerajaan ini, di mana apakah gelaran yang digunakan oleh raja mereka. Di dalam pemerintahan pusat ini, di dalam pemerintahan wilayah dan pusatnya, berapa wilayah yang mereka ada. Alright, seperti yang cikgu cakap tadi, Raja Funan menggunakan pelbagai gelaran. Raja Sabah menggunakan gelaran Raja Diraja. Raja Sriwijaya dianggap sebagai Bodhisattva, dan Raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja. Kerana bagi pemerintahan pusat dan wilayahnya, setiap keempat-empat kerajaan ini mempunyai perbezaan serta persamaan. Okey, apa perbezaannya? Okey, kita boleh lihat dari sudut perbezaannya adalah pembahagian wilayahnya. Okey, contohnya Kerajaan Funan mempunyai 7 wilayah, Kerajaan Champa mempunyai 5 wilayah, Kerajaan Sriwijaya 2 wilayah, dan Kerajaan Angkor telah dibahagikan kepada wilayah, daerah kecil dan kampung. Okey, apa yang menunjukkan persamaan mereka? Okey, kita ambil dua contoh kerajaan. Okey, Kerajaan Funan dan Kerajaan Sriwijaya. Okey, di dalam Kerajaan Funan, rajanya dibantu oleh golongan agama dan tentera, dan ia sama dengan Kerajaan Sriwijaya, di mana Kerajaan Sriwijaya selain dibantu oleh Yuva Raja, ia turut dibantu oleh golongan agama dan tentera. Dan persamaan bagi jadinya keempat-empat kerajaan ini mempunyai persamaan dan perbezaan. Baiklah, kita akan bergerak kepada aktiviti. Okey, di mana di dalam aktiviti ini cikgu ingin melihat sama ada kamu faham atau tidak mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Alam Melayu ini. Baiklah murid-murid, berdasarkan aktiviti yang kita lakukan sebentar tadi, iaitu True and Match, okey, kita dapat lihat dengan lebih jelas menerusi pecahan peta buih ini. Okey, kita kamu dapat lihat menerusi pecahan peta buih ini, kita dapat lihat persamaan dan perbezaan bagi keempat-empat kerajaan ini. Tetapi cikgu telah pecahkan kepada dua, iaitu Kerajaan Funan dan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Champa dan Kerajaan Angkor. Okey, kita tengok dahulu bagi perbezaan dan persamaan untuk Kerajaan Funan dan Sriwijaya. Okey, perbezaan adalah Kerajaan Funan mempunyai pelbagai gelaran, mempunyai 7 wilayah,
dan ketua wilayahnya adalah Raja Putraraja. Manakala Kerajaan Sriwijaya, rajanya dianggap sebagai bodhisattva, mempunyai 2 wilayah dan wilayah ditadbir oleh kedatuan yang berikut. Okey, apakah persamaan mereka? Okey, seperti yang murid-murid telah lakukan seperti tadi, persamaan mereka adalah mereka dibantu oleh golongan agama dan tentera. Okey, betul. Okay. Untuk kerajaan Champa dan kerajaan Angkor, kita lihat pula kerajaan Champa, ia menggunakan gelaran Raja Diraja, mempunyai 5 wilayah. Kerajaan Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja dan di wilayahnya ada daerah kecil dan kampung. Dan apa persamaan mereka adalah dibantu oleh pembesar. Jika kita lihat keempat-empat kerajaan ini, persamaan mereka adalah golongan yang membantu raja. Okey. Banyak yang raja keempat-empat kerajaan ini dibantu oleh golongan pembesar, golongan agama, golongan tentera, golongan pemungut cukai. Jadinya keempat-empat kerajaan ini, pembantu yang membantu raja hampir sama. Okey. Okey, berdasarkan hasil kerja yang kamu lakukan, jawapannya adalah betul. Untuk pengetahuan kamu, sistem pemerintahan ini sangat penting dalam melahirkan sebuah negara maju. Namun bukan itu sahaja. Kebijaksanaan seorang pemerintah dalam mentadbir negara juga penting. Mengapa? Kebijaksanaan pemerintah itu penting? Baik, cikgu terangkan sikit ya. Okey. Peran seorang pemerintah penting dalam mentadbir negara kerana dengan adanya pemerintah yang bijaksana, kita dapat melahirkan sebuah negara yang maju, negara yang aman serta makmur. Selain daripada itu, pembangunan negara kita juga dapat dijamin dan dapat membuatkan atau menghasilkan sebuah negara yang gemilang. Okey, baiklah, cikgu akan huraikan secara ringkas mengenai keempat kerajaan sebentar tadi. Berdasarkan 4 kerajaan ini, mereka mempunyai perbezaan dan persamaan. Okey, kerajaan Funan menggunakan pelbagai gelaran, kerajaan Champa menggunakan gelar Raja Diraja dan rajanya juga diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Dan kerajaan Sriwijaya yang rajanya mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva, serta digelar juga Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Dan kalau kerajaan Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja dan mengaitkan rajanya sebagai dewa. Dan yang istimewa di kerajaan Angkor ini, kuasa kedua dan ketiganya dalam sistem pemerintahan berada pada Permaisuri dan Raja Muda. Okey, manakala bagi pemerintah pusat dan wilayah, seperti yang cikgu sebutkan tadi, setiap kerajaan ini mempunyai pembahagian wilayah yang berbeza. Okey, kita lihat kerajaan Funan mempunyai 7 wilayah, kerajaan Champa mempunyai 5 wilayah, kerajaan Sriwijaya mempunyai 2 wilayah dan kerajaan Angkor dibahagikan pada daerah kecil, daerah dan kampung. Okey, mereka juga dibantu oleh pembesar, golongan agama. Contohnya kerajaan Funan dibantu oleh golongan agama, kerajaan Champa dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab memungut cukai, yang bertanggungjawab menjaga keamanan, dan kerajaan Sriwijaya dibantu oleh Yuva Raja. Okey, Yuva Raja yang mana merupakan putra mahkota Prati Yuva Raja, seperti yang cikgu telah bagi tahu sebentar tadi, dan ia turut dibantu oleh golongan agama, golongan agama, tentera, pemungut cukai. Dan manakala kerajaan Angkor dibantu oleh pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan. Okey, jika kita lihat di dalam sistem pemerintahan ini, pembantu yang membantu raja mempunyai persamaan yang agak dekat.
beberapa kerajaan ini yang mana dibantu oleh beberapa besar golongan agama. Okey. Okay, baiklah. Apa yang boleh cikgu rumuskan mengenai pembelajaran hari ini adalah sistem pemerintahan merupakan satu tonggak penting dalam menjadikan sebuah negara yang aman, serta ia merupakan usaha-usaha raja kerajaan alam Melayu satu ketika dahulu untuk membangunkan sistem beraja di dalam pemerintahannya. Dan sistem pemerintahan yang teratur dengan susunan sistem pemerintahan yang teratur kita dapat lihat dalam susunan kuasa raja berada di puncak pemerintahan yang mana dibantu oleh pembesar pusat dan wilayah. Oleh itu, murid-murid, kita perlulah menghargai kestabilan negara kita pada hari ini dan keamanan negara kita yang telah dikecapi supaya kita dapat hidup makmur dan melahirkan sebuah negara yang gemilang. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.